أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memberkati majlis ilmu pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin آمين. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 146. InsyaAllah pada malam ini kita teruskan lagi pengajian di dalam kitab Fiqh As-Sirrah jilid yang pertama karangan Al-Syahid Al-Imam Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala. Maka kita masuk pada tajuk yang baru, iaitu pada muka surat 63. Muka surat 63 yang tajuknya iaitu perjalanannya yang pertama ke negeri Syam dan usaha mencari rezeki yang halal. Okay. Dalam usia 12 tahun, ini yang telah diriwayatkan dan juga diringkaskan dari sirah Ibnu Hisham, serta diriwayatkan juga oleh At-Tabari dalam Tarikh At-Tabari, juga oleh Al-Baihaqi dalam As-Sunan, juga oleh Abu Naim dan Al-Huluyah. Itu di antara para ulama yang meriwayatkan kisah mengenai Nabi SAW bersama dengan bapa saudaranya Abu Talib pergi ke Syam dan bertemu dengan seorang pendeta ataupun seorang buhairah. Dan dalam usia 12 tahun, bapa saudara baginda Abu Talib bin Abdul Muttalib membawa bersamanya ke negeri Syam, iaitu di Syria. Mula-mula sebenarnya Abu Talib tak nak bawa. Abu Talib tak nak bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana masih kecil, umur baru belasan tahun ataupun awal 12 tahun, merujuk kepada beberapa perawi tersebut yang mengisahkan peristiwa ini. Akan tetapi atas pujuk rayu oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Talib, maka Abu Talib mengiyakan dan mengizinkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih kanak-kanak ketika itu untuk bersama. Perjalanannya jauh, iaitu dari kota Mekah ke Madinah, ke kota Syam, jauh. Kalau kita tengok siri-siri peperangan, contohnya saya ambil kisah peperangan Mu'tah, peperangan di antara tentera Islam yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Lepas tu dibantu oleh general yang kedua yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi, dan yang ketiga adalah Abdullah bin Rawahah yang memimpin tentera Islam seramai 3,000 tentera menghadapi dengan tentera Rom Bizantium ataupun Rom Timur yang bekerjasama dengan bangsa-bangsa Arab musyrikin yang menentang kerajaan Islam Madinah.
iaitu di satu tempat yang bernama Mu'tah, yang tidak jauh dengan Syam, serta tidak jauh dengan Tabuk. Maka kalau dari Madinah ke Syam, ke mana? Ke Mu'tah ataupun ke Tabuk juga melibatkan lebih 10 hari perjalanan. Lebih 10 hari perjalanan. Belum pergi ke Syam atas lagi. Maka bertambah lagi beberapa hari. Mekah pula selatan nak pergi ke Madinah pun memakan masa beberapa hari. Maka perjalanan dari Mekah ke Syam tu memakan masa boleh jadi kita ambil lah dalam 20 hari pergi saja. Melalui padang pasir. Dengan membawa barangan-barangan dagangan yang diletakkan di atas badan-badan unta. Dan boleh jadi masa itu Rasulullah hanya menunggang unta ataupun kuda. Perjalanan di padang pasir, bukan naik kereta, naik van, naik bas ataupun naik kenderaan yang seperti mana hari ini kita naik kenderaan. Tidak. Sebab itulah di antaranya Abu Talib sebenarnya tidak mengizinkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersama di dalam perjalanan perdagangan ke negeri Syam. Maka selepas itu, ketika mana mereka sampai di suatu tempat yang dikenali dengan Basrah, maknanya satu kampung kecil, kota kecil di bawah naungan kerajaan Syam. Dan masa itu pula kerajaan Syam di bawah naungan dan jajahan kerajaan Rom Bizantium. Masa itu mereka telah bertemu dengan seorang paderi ataupun pendeta yang bernama Buhairah. Buhairah ini adalah gelaran. Gelaran kepada seseorang itu yang digelarkan orang yang berilmu. Sama macam kita kalau adalah agama Islam, kalangan asatiza, kalangan pendakwah, kita panggil apa? Mereka kalangan alim ulama contohnya. Maka dalam agama ataupun ahli kitab ataupun agama Nasrani masa itu, mereka ni digelarkan nama Buhairah, orang yang alim, orang yang ada ilmu melalui kitab-kitab terdahulu yang telah diwahyukan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau itu, Buhairah itu seorang yang bijak mengenai kitab Injil dan juga agama Nasrani Kristian. Buhairah ketika itu ada riwayat menyatakan Buhairah itu nama gelaran alim ulama. Nama sebenarnya adalah Jarjis. Kalau kita merungkai balik antara dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum Sirah Nabawiyah, ia menyatakan nama Buhairah itu alim ulama itu yang bernama Jarjis. Kalau kita cari lagi Jarjis ini siapa, dia datang dari mana dan sebagainya, maka ada yang mengisahkan Jarjis ini ataupun pendeta ini ataupun Buhairah ini datang dari kerajaan Rom. Dan masa itu kerajaan Rom yang sudah lama menzalimi dan membunuh seramai-ramainya orang Yahudi, dan masa itu Palestin telah dikuasai oleh kerajaan Rom. Dan mereka kalangan Buhairah, pendeta ini yang ketika itu di kerajaan Rom yang membawa agama yang benar melalui kitab Injil, kitab Taurah yang asli. Maka mereka ini akan diherdik, dizalimi dan akan dibuang daripada kerajaan Rom, kota Rom yang besar. Maka ada mereka ini dicampak dan dibuang hingga pergi ke Syam, ada pergi tempat lain. Di sanalah dia mengembangkan agama Nasrani melalui kitab Injil yang asli yang bernama tadi. Beliau memerhati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil, kemudian bertanya kepada Abu Talib, katanya, "Budak ini anak Tuhan hamba-kah?" Lantas dijawabnya Abu Talib, "Kenapa tidak? Ya, budak ini anak aku." Maka masa tu Abu Talib mengaku, Abu Talib mengaku itu anak kandung dia, sebenarnya anak saudara dia, anak kandung kepada Abdullah dan juga Aminah binti Wahab. Oleh kerana Abu Talib terlalu kasih dan sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu lagi, maka beliau menyebut-nyebut baginda sebagai anaknya, sebenarnya anak saudara. Kemudian Buhairah menegaskan, bayangkan baru kali pertama melihat kanak-kanak ketika itu, dan dia menegaskan, dia menyatakan kepada Abu Talib,
adakah bapa budak ini tidak mungkin masih hidup? Nampak? Macam mana dia boleh kenal budak kecil? Budak kecil tu dah tak ada bapa. Dan dia tak kenal pun siapa Abu Talib. Dan Abu Talib menjawab dengan terkejutnya, sebenarnya budak ini adalah anak bapanya meninggal ketika ia masih dalam perut ibunya. Ada riwayat menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu di dalam kandungan ibunya Aminah binti Wahab dalam lingkungan 2 ke 3 bulan. Maka Padri ataupun Buhairah tersebut tambah lagi, memang benar apa yang engkau ceritakan, kerana segala-galanya tercatat dalam Injil. Dan di sini ingin aku memberi nasihat, iaitu supaya segeralah engkau membawanya pulang. Sebab kalaulah ternampaknya oleh orang-orang Yahudi, mereka akan mengancam nyawanya, kerana anak saudaramu ini di masa muka nanti akan membawa suatu perkara yang besar dan agung. Maka Abu Talib pun segeralah pulang ke Mekah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kisah yang pertama dalam tajuk ini mengenai Abu Talib bersama pedagang-pedagang Quraisy kota Mekah membawa sekali seorang kanak-kanak, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bila mana sampai di sana bertemu pula dengan Buhairah. Dalam kitab sirah yang lain ada diperincikan lagi kisah panjang dia, iaitu ketika mana Buhairah ini berada di dalam mihrab dia. Dulu nama tempat dewan solat ni mihrab. Dalam Al-Quran pun ada nama gelaran mihrab. Hari ni kita panggil contohnya masjid, surau, dewan solat dan sebagainya. Mihrab. Masa itu dia berada di dalam mihrab, dan tempat macam kemah pedagang-pedagang Quraisy ketika itu bersama Abu Talib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih kanak-kanak tidak jauh dengan mihrab tersebut. Maka ada perkara-perkara yang ajaib yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada Buhairah tersebut. Yang pertama, dia melihat awan kecil yang telah menaungi tempat pedagang-pedagang Quraisy tersebut. Meredup menaungi awan. Itu petanda yang pertama. Yang kedua, kaedah bagaimana dia untuk memastikan siapakah ataupun awan itu sebenarnya telah menaungi siapa. Menaungi siapa. Maka di antara teknik dia adalah dia menjemput makan. Tak pernah dia jemput orang Quraisy datang jemput makan masuk ke dalam mihrab. Maka dia jemput kalangan orang-orang pedagang-pedagang Quraisy ni, jemput datang makan dan sebagainya. Dan masa itu antara yang tak masuk ke dalam mihrab untuk dijamu selera adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dengan Abu Talib. Antara yang tak masuk, tak makan lah. Yang lain datang masuk makan. Dah orang pelawa macam kenduri kan. Datang dia jauh tak dapat makan kan. Lepas itu, masa itulah dia lihat awan tu masih berada di menaungi ada beberapa individu, antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pergi kepada Abu Talib dan seorang budak ni. Di situlah berlaku perbualan dan sebagainya. Dan masa itu dia dah tahu petanda-petanda kenabian yang ada kepada budak itu yang masih belum akil baligh. Ada riwayat menyatakan Nabi telah akil baligh, tetapi yang masyhur adalah ketika itu Nabi belum akil baligh. Makna belum datang apa? Akil baligh, belum bermimpi lah, senang cerita kan. Dan sebab itu dia bertanya. Antaranya lagi tambahan kisah tersebut, dia menyatakan, boleh tak aku lihat belakang badan budak ini? Budak tersebutlah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk dilihat ada tak tanda kenabian di belakang badan budak tersebut, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu satu tanda antara dalam kitab kitab Asy-Syama'il Muhammadan ada menyatakan mengenai tubuh badan belakang Nabi ada tanda kenabian, iaitu berwarna merah, sebesar macam buah apple kan, buah apple warna merah. Itu di antara tanda-tanda kenabian yang ada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di belakang badan Nabi SAW. Maka diizinkan Abu Talib dan
dan diriwayatkan dikisahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu buka baju dan dia melihat tanda kenabian itu ada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa itu juga dia menasihatkan kepada Abu Talib bawa pulang budak ni. Sebab apa? Bila dewasa kelak dia akan mahu satu perubahan yang besar di atas muka bumi ni. Sebab orang Yahudi sedang cari budak ni. Bagaimana dia tahu orang Yahudi sedang cari budak ni? Walaupun masa tu di Syam sebenarnya orang Yahudi yang duduk di Syam ni tak ramai. Dan mereka ni seumpama rakyat yang biasa-biasa je. Bukti dia, kaum Yahudi bila mana telah diserang dan dinaungi dan dijajah oleh kalangan tentera-tentera Rom ni sebelum Masihi lagi. Kisah mengenai anti-Yahudi ni, menzalimi orang Yahudi ni dah lama oleh tentera-tentera kerajaan Rom Bizantium. Dan bila mana dia menyerang Palestin dan orang Yahudi ramai yang bertempiaran. Di antaranya mereka mengetahui daripada kitab Injil, kitab Taurat, Nabi akhir zaman, khatimun Nabi, Nabi segala penamat yang akan diutuskan Allah SWT di semenanjung Arab, iaitu di Yasrib, ataupun nama baru diberikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah Madinah. Sebab itu kaum Yahudi ini yang terpecah kepada 3 bani yang besar, Bani Nadir, Bani Quraizah dan Qainuqa, berada di Madinah sudah lama, ribuan tahun. Sebenarnya dia pendatang ke Madinah. Orang asal bangsa Arab yang ada di Madinah ketika itu yang membangunkan kota Madinah adalah dua bangsa Arab yang lama, yang masyhur, iaitu kabilah ataupun Bani Aus dan juga Khazraj, yang Allah SWT gelarkan sebagai kalangan Ansar, golongan yang menolong agama Allah SWT. Maka selepas itu di antara asbab kenapa orang Yahudi cari dia untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Ketidakpuasan hati, sebab mereka telah lama tahu Nabi akhir zaman akan diutus oleh Allah SWT di semenanjung Arab. Maka kalangan bangsa Arab yang dipilih, bukan kaum Yahudi Bani Israel. Itu tujuannya. Dan bila mana bawa pulang, selesailah ketika itu mengenai Buhairah. Dan juga ada riwayat mengisahkan akhirnya selepas itu difahamkan Jadis telah dibunuh. Sebab apa? Jadis dapat mengetahui masa itu, ataupun Buhairah ini mengetahui mengenai kehadiran seorang budak yang selepas itu akan dilantik sebagai khatimun nabiyyin, nabi segala penutup pada usia dewasa kelak. Seterusnya, selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mula memasuki gerbang kedewasaan dan keremajaan. Baginda mula bertungkus lumus dan menyingsing lengan mencari rezeki halal, seharian menternak kambing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan yang bererti, dahulu aku menternak kambing penduduk Mekah dengan upahnya beberapa karat sahaja. Sebenarnya Nabi telah dididik ataupun berminat ataupun menjaga menternak kambing ni pada usia umur 4-5 tahun lagi. Ikut dia punya bapa susuan dia, bersama dengan adik-adik susuan masa tu dijaga oleh Halimatus Sa'diyah di perkampungan Bakr. Perkampungan Bakr, ada riwayat menyatakan perkampungan Bani Sa'ad ataupun Bani Bakar. Masa tu lagi pengembala kambing. Maka pada usia remaja dan juga sampai usia Nabi sebelum berusia 25 tahun, Nabi mengambil upah untuk menjaga kambing. Sebenarnya menjaga kambing ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga adalah sunnah kalangan nabi-nabi yang terdahulu. Maka banyak hadis-hadis mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembala kambing. Dan juga banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengisahkan kelebihan-kelebihan yang ada kepada kambing. Di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembala kambing, membuktikan Nabi mengembala kambing, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada nabi kecuali pernah menjadi penggembala kambing. Ini dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, satu hadis yang sahih.
Bermakna daripada Nabi Adam sampailah Nabi yang terakhir semua ada menggembala kambing. Pernah menggembala kambing. Nabi tambah lagi. Maka kisah itu Nabi bila menyatakan tidak ada Nabi kecuali pernah menjadi penggembala kambing, para sahabat bertanya, apakah engkau juga wahai Rasulullah? Baginda berkata, ya, aku telah menggembala dengan imbalan beberapa kirat, iaitu mata wang dinar dari penduduk Mekah. Dan andai kata kita amati sirah dan juga hadis yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diceritakan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mengapa pekerjaannya bermula dengan sebagai penggembala kambing, kemudian barulah baginda menjadi peniaga di bawah satu syarikat yang besar yang dipimpin oleh Khadijah binti Khuwailid yang masa itu janda. Seorang perempuan janda yang paling kaya dekat kota Mekah ketika itu adalah Khadijah binti Khuwailid. Kemudian selepas itu barulah Nabi berniaga yang membantu jualan barangan dagangan Sayyidatina Khadijah. Maka dalam hal ini, kisah tersebut, sirah tersebut, hadis tersebut, ada beberapa perkara yang boleh kita mengambil iktibar dan juga pengajaran. Yang pertamanya pengajaran yang kita boleh dapat mengenai menggembala kambing tersebut, dengan menggembala ini dapat menjadikan seseorang itu sabar. Dan juga sabar dengan panas terik dan cuaca yang tidak menentu, bahkan sabar dengan karenah kambing dan sabar menanti hasil daripadanya. Maka di situ sebenarnya adalah melatih diri, mendidik hati dan jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun masih remaja belasan tahun, untuk terus sabar di dalam urusan seterusnya ketika mana dilantik sebagai pemimpin dan membawa agama Islam. Dan sabar juga itulah maka Nabi mendidik jiwa hati Nabi, penerimaan dan makian yang diterima, maka Nabi sabar dengan ragam manusia dan sabar dalam menanti wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Menggembala kambing ni pun payah kan. Kalau siapa yang pernah menggembala kambing, seumpama menjaga anak sendirilah, hanya dia tak berakal dia. Ialah kalau lah daging bila kambing betina tu nak tengah nak bunting, nak bersalin tu, kita mesti ada kan. Sebab itu kita punya tenakan. Lepas tu makanan kambing tersebut, time pagi nak keluarkan kandang, time petang nak bawa masuk, time sebelum maghrib, kan malam kan, dah musim-musim raya nanti takut kambing hilang. Tu perkara-perkara normal. Ada lah nak kena upah orang, nak jaga dah sebagainya. So sebab menjaga benda yang bernyawa, benda yang bernyawa, dia macam manusia juga. Benda yang bernyawa, hanya beza dia berakal dengan tidak berakal. Yang kedua pula, iktibar yang boleh kita dapat, seperti mana Imam Ibnu Hajar sebut bahawa proses penggembalaan kambing itu diibaratkan sebagai sebuah latihan kepada Nabi sebelum diberikan tanggungjawab dan amanah yang lebih besar, lebih berat, iaitu menguruskan manusia. Menguruskan manusia dan menghadapi masalah umat. Ini dalam kitab Fathul Bahri yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Sebab dia masih remaja, maka dia nak didik hati dia dalam keadaan sabar dan nak menguruskan manusia ataupun nak uruskan orang yang bernyawa, maka dengan didikan iaitu menjaga, menggembala kambing dan juga mengambil upah. Jadi itulah perkara yang telah mematangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar lebih tabah dan tidak mudah melenting dalam usaha dakwahnya. Yang ketiga pula ialah untuk memberitahu kepada kita semua bahawa walaupun sekecil-kecil perkara, sekecil-kecil pekerjaan, namun apabila ia halal dan juga baik, tayyib, maka lakukannya, maka laksanakannya. Walaupun kerja kita buat kerja kutip sampah, bawa lori, kawan saya baru-baru ni ke Hulu Hilir, muar tangkap, dah tu kawasan Berlimau, Melaka. Dia malu nak bagi tahu dia kerja bawa lori sedut tai. Sedut tai, malu. Kata buat apa kau nak malu? Itu kerja halal ke haram? Kerja halal. Halal, apa masalahnya? Halal dan tayyiban. Baik tak kerja tu? Baik. Kan? Buat apa nak malu? Kadang dia update status pun kat Facebook, kat ni kan nak cerita. Lepas tu dia tak mengaku dengan mak ayah dia kerja apa. Dia tahu, dia kata bawa lori. Memang dia ada lesen lah.
Siang malam sedut, pergi taman sini, pergilah hotel sini, sedut tai. Apa-apa pekerjaan, bila mana benda itu halal dan jaga perkara-perkara yang Allah perintahkan, maka baiklah rezeki tersebut walaupun sedikit. Dan jangan gunakan nama agama sebagai alasan untuk lari daripada tanggungjawab. Kehidupan itu merupakan amanah yang perlu dijalankan dengan baik. Dan yang keempat terakhir, kehidupan baginda bermula daripada bawah. Sebab orang nampak pengembala kambing ni orang golongan bawahan lah, kan? Lepas tu Nabi mengambil upah jagalah kambing-kambing yang dimiliki oleh kalangan bangsawan. Upah masa tu pula sedikit. Dan baginda tidak pernah sombong atau menggunakan pangkatnya untuk kepentingan diri sendiri. Bahkan baginda cuba bantu golongan yang kurang mampu dengan sebaik mungkin dan adil tanpa pilih kasih di antara kaya dan yang miskin. Okey. Saya tertarik dengan ayat ujung ini, iaitu apa? Baginda membantu kalangan orang yang susah. Pernah satu kisah ketika mana dalam permusafiran, dalam peperangan Tabuk. Perjalanan dalam peperangan Tabuk, ada yang tak pergi berperang. Sebab apa? Malas dan sebagainya. Maka dihukum oleh Allah SWT dengan di pulau, melibatkan 40 hari di pulau. Waktu perjalanan dari Madinah pergi ke Tabuk, masa tu nak menghadapi peperangan dengan tentera Rom Byzantium, tapi tak jadi, tentera Rom penakut nak datang. Masa itu Nabi yang memimpin, dan Nabi masa tu naik unta dan tunggang unta. Sebelah tu Nabi bersama dengan Sayyidina Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anak muda. Ada riwayat menyatakan umur dalam 20 lebih ke 30-an, muda. Unta yang ditunggangi oleh Jabir bin Abdullah ketika itu, unta dia ni lambat. Sebab apa? Dengan badan unta tu tak kuat. Unta jantan lah. Dah tu dengan apa, isi pun tak ada, nampak macam tulang belulang dia. Lomak pun tak ada, isi daging pun tak ada. Dah tu lambat. Merencatkan perjalanan untuk kumpulan-kumpulan tentera Islam nak bergerak. Maka lepas itu Nabi minta dia berhentikan unta tu, dudukkan unta tu. Lepas tu Nabi mengambil tongkat yang Nabi miliki. Nabi pergi dekat belakang unta tu, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam riwayat Imam Bukhari, dan itu kisah menunjukkan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi, diperlihatkan sendiri oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dalam kisah perjalanan menghadapi peperangan Tabuk. Itu dalam kitab Fiqh Sirah jilid kedua, jauh lagi. Dan masa itu Nabi ketuk dalam, ada riwayat menyatakan 3 kali, 2 ke 3 kali. Dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, unta itu berdiri, berlari-lari, kuat balik, tegak balik. Antara unta yang paling kuat pula masa tu. Itu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan kekuatan unta kepada Jabir bin Abdullah. Maka selepas itu dalam perjalanan, meneruskan perjalanan ke Tabuk, perjalanan ke Tabuk masa itu, Nabi telah bertanya mengenai hal-hal peribadi kekeluargaan Jabir bin Abdullah ketika itu. Nabi bertanya, engkau dah kahwin ke belum? Tapi ada riwayat menyatakan Nabi dah tahu awal kahwin. Ada riwayat menyatakan Nabi bertanya, engkau berkahwin dengan siapa? Maka Jabir bin Abdullah menyatakan, aku kahwin dengan janda. Dia bukan kahwin dengan anak dara. Dia orang miskin. Lepas tu Nabi kata, engkau ni muda, kenapa kahwin dengan janda yang sudah berusia sedikit lah, yang matang? Kenapa kau layak kahwin dengan anak dara yang seusia ataupun muda sedikit? Maka Jabir menceritakan hal rumah tangga dia dan hal keluarga dia. Dulu masa perang Badar, masa perang Uhud, bapa dia ni sahabat Nabi SAW yang dapat pergi berperang, tapi Jabir tak dapat. Sebab apa? Perang Badar bapa dia selamat, tidak syahid. Tapi masa perang Uhud, sebelum pergi perang Uhud tu berangkat, berperang dengan tentera kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Masa tu masih kafir lagi. Dan tu dia telah diwasiatkan oleh bapanya Abdullah, wahai Jabir, aku ni nak pergi berperang.
maka kau tak perlu pergi. Sebab nak pergi berperang, antara syarat nak pergi berperang mesti dapat izin keluarga, ibu atau bapa ataupun keluarga, senang cerita penjaga. Dan masa tu mak dia dah tak ada. So andai kata aku syahid, aku mati dalam peperangan ni, maka aku amanahkan kau tanggungjawabkan jaga adik-adik perempuan ni. Adik perempuan ni berapa orang? Bukan 2 atau 3 orang. Adik-beradik perempuan dia ada 6 ke 7 orang. Ramai tak ramai? Ramai. Ada dia menyatakan tu semua adik perempuan dia. Semua belum kahwin, anak dara berlaku. Maka bila semua anak dara masih budak lagi, selepas itu macam mana siapa nak tolong jagakan hal-hal rumah tangga? Maka dia cerita kepada Nabi, sebab itulah aku bernikah, berkahwin dengan seorang janda yang berpengalaman dalam hal-hal rumah tangga untuk menjaga adik-adik perempuan aku. Contoh sebab apa? Kalau aku bermusafir, pergi berdagang, dan juga kewajipan bila mana untuk berperang, seperti nak pergi musafir, pergi berperang perang Tabuk, siapa nak jaga hal-hal rumah tangga? Maka lepas tu Nabi SAW memberikan satu pujian baik. Engkau ni seorang yang bijak dan bagus dalam menguruskan hal-hal rumah tangga, walaupun kahwin dengan seorang janda. Lepas itu Nabi memberikan satu harapan ataupun satu motivasi kepada Jabir bin Abdullah. Dari situ dah nak menunjukkan Nabi tahu Jabir bin Abdullah ni orang miskin, golongan fakir dan miskin. Iaitu apa? InsyaAllah selesai perang ni, bila kita balik, isteri engkau itu akan sambut engkau dengan baik dan sediakan tempat engkau istirahat, adanya bantal, adanya tilam. Datuk Jabir cakap apa kepada Rasulullah? Wahai Rasulullah, kat rumah aku tak ada bantal, tak ada tilam. Itu sebagai satu tanda menunjukkan berapa miskinnya dia. Maka Nabi berfikir dalam kisah tersebut, ibrah yang kita boleh dapat bagaimana kaedah nak bantu sahabat ni. Sebab Nabi pun bukan orang kaya kan, asal ada harta sikit je habis dia infakkan kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikutkan Nabi memang orang paling kaya kat Madinah. Sebab apa saya kata orang paling kaya? Dia kat Mekah satu hal lagi, kat Madinah. Sebab bila berlakunya hadapi peperangan, dalam perintah Allah Subhanahu Wa Taala mengenai pembagian harta rampasan, harta rampasan jenis itu mesti diserahkan kepada Allah dan Rasulnya masa tu. Dan harta rampasan tersebut, contohnya 1 juta ringgit Malaysia dapat harta rampasan, kumpul semua aset, tanah sebagainya, 1 juta ringgit. Maka dari 1 juta ringgit, 1/4 wajib milik siapa? Milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau 1/4 dari 1 juta ringgit, berapa nilai dia? 250,000. Itu belum cerita peperangan-peperangan kecil. Bayangkan di antaranya Nabi dapat menaungi, menguasai perkampungan Bani Nadir, tanah besar. Perkampungan Bani Quraizah, perkampungan Bani Qainuqa. Datuk dapat memerangi tentera kaum Yahudi Bani Nadir di Khaybar, dapat lagi tanah dan sebagainya. Banyak lagi tanah-tanah yang Nabi dapat. 1/4 besar nilai dia. Tapi tengok Nabi tidak kaya juga. Rupanya ada kaedah bagaimana 1/4 Nabi agihkan betul-betul. Pertama untuk nafkah anak bini dia. Bini ramai kan, Datuk dengan anak-anak dia. Lepas tu dia akan bagi sumbangan betul-betul kepada fakir dan miskin. Selebihnya semua itu akan menggunakan untuk pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu antara dalam peperangan Uhud, Nabi dapat menyediakan kelengkapan baju besi, baju perang yang bagus. Dan Nabi pakai dua lapis. Sebab Nabi duit tu diinfakkan pada kelengkapan perang. Ada sahabat dia nak sediakan kelengkapan perang sampai baju perang pun tak ada. Contoh siapa? Mus'ab bin Umair dalam peperangan Uhud. Mus'ab bin Umair. Maka dari situlah Nabi berfikir, iaitu Nabi hendak membeli unta yang ditunggangi oleh Jabir bin Abdullah. Itu kisah dia. Maka berlaku tawar menawar. Contoh nilai market masa tu unta, dahlah unta tu kuat kan. Dulu sebelum dengan mukjizat pertolongan Allah SWT, unta tu lemah.
Tulang belulang yang tinggal. Nak jual pun tak ada orang nak beli. Contoh harga market masa tu RM10,000 seekor unta muda masa tu. Tapi dia tawar-menawar, dia demand, Nabi nak beli. Tapi dia tawar sampai jadi, contohnya saya bagi cerita, RM15,000. Maka banyak untung ke tidak? Banyak. Dan Nabi bayar. Nabi redha dengan bayaran tersebut. Dan harga tersebut setimpal dengan apa yang dikehendak oleh Jabir bin Abdullah. Maka walaupun untung besar, tetapi ada redha dan antara penjual dengan pembeli, pembeli dengan penjual, antara diminggu. Maka syarat tersebut syarat sah di dalam jual beli tersebut. Lepas itu bila pulang, Nabi korbankan tu, minta sahabat disembelih sebagainya, sampai kepala unta tu pula Nabi bagi kepada, hadiahkan kepada Jabir bin Abdullah. Dah lah dapat jual harga mahal. Nabi tak masalah sebab Nabi redha. Maka syarat sah penjualan beli tu dari kaedah fiqh muamalat tu selesai. Dan Nabi bagi lagi hadiah kat situ. Itu antara kaedah bagaimana Nabi SAW membantu kalangan sahabat-sahabat di dalam kesusahan. Nabi nak bagi duit, Nabi tak ada duit, tak banyak duit. Itu kisah dia. Mengenai Jabir bin Abdullah. Seterusnya sedikit sahaja lagi. Dan Allah telah mengawal dan menguasai zaman keremajaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu baginda tidak pernah menyeleweng seperti pemuda-pemuda lain, dan berhubung dengan hal ini baginda sendiri telah ceritakan kepada kita mafhumnya. Yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Athir Al-Hakim daripada Ali bin Abu Talib, dan ini adalah hadis sahih riwayat Muslim. Okey, saya ringkaskan kisah tersebut. Nanti boleh bacalah hadis tersebut. Kisah dia sebegini. Pada suatu masa, pada malam itu, Nabi ada jaga kambing waktu remaja, ada dengan seorang sahabatnya. Hanya dalam hadis ini dia tidak mengisahkan siapa nama sahabat tersebut. Maka Nabi berkehendak mengingin pergi ke kota Mekah. Masa tu mengambil kambing ni di luar pinggiran kota Mekah lah. Nabi pun minta izin dan minta tolong kepada sahabat dia masa tu. Hanya dalam kisah ni dia tak sebut siapa nama sahabat dia tu. Minta izin, boleh tak tolong jaga unta ni sekejap, nak pergi ke kota, nak jalan-jalan. Maka contohlah lepas maghrib, Nabi pun pergilah jalan-jalan. Target balik dalam tengah malam sikit lah, lepas 2-3 jam dan sebagainya. Bila Nabi pergi jalan-jalan, sampaikan Nabi terdengar dari jauh ada orang sedang berhibur. Kalangan orang Quraisy berhibur dan sebagainya, bunyi gegendang dan sebagainya, bersyair. Itu kaedah hiburan mereka. Hiburan mereka ni sama je macam kita orang Malaysia juga, ada pub, disco macam tu lah dekat sana. Berhibur dan sebagainya. Dan tu ada minum air peram, iaitu arak lah senang cerita. Buah tamar, buah anggur yang telah diperap, dijadikan arak. Maka mabuk bila bergendang, menyanyi, bersyair sebagainya, itu adalah perkara-perkara hiburan yang biasa mereka lakukan. Maka Nabi berkehendak nak pergi ke sana. Bila mana Nabi dah tak jauh nak pergi ke sana, tiba-tiba dengan takdir Allah SWT, Allah telah tidurkan Nabi serta-merta. Tidurkan Nabi serta-merta. Sebab apa? Allah SWT nak jaga jiwa, hati, fizikal, mental Nabi SAW. Sampailah ke waktu subuh, siang, baru tersedar, dan dia terus pergi balik ke tempat dia menggembala kambing. Sahabat tanya, kau pergi mana? Maka dia ceritakan segala apa yang dia hadapi. Tiba-tiba dia tertidur. Lepas tu malam yang kedua pula, dia berkeinginan nak pergi lagi sekali tempat tu. Maka dia minta izin sahabat dia, tolong jagakan kejap dia pergi bandar, pergi kota Makkah sekejap. Sama juga yang berlaku pada hari pertama. Ditidurkan, tiba-tiba tepi jalan tu, lorong-lorong rumah tu tertidur. Ditidurkan dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala dalam kisah hadis ini yang telah diriwayatkan antara riwayat Imam Muslim rahimahullah taala. Maka waktu siang juga terjaga, waktu remaja. Lepas tu pulang, sahabat dia tanya gimana dan sebagainya. Daripada situlah Nabi menyatakan, aku benci dan aku takkan sesekali pergi tempat macam tu. Dia benci pergi tempat tu dan sebagainya. Maka Nabi tidak pernah didendangkan dengan perkara-perkara minum arak, berhibur sampai tengah malam, dan sampai bercampur antara lelaki perempuan yang tiada mahram dan sebagainya.
ataupun berhibur dengan bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah kisah di antara Allah Subhanahu wa taala menjaga, mengawal, mengawasi zaman keremajaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh macam kita lah, pernah tak kan tiba-tiba kita tengok kat Facebook, grup WhatsApp, contohlah dekat dataran Lalu Gajah tu kan, hari Minggu ada kan konsert dan sebagainya. Tiba-tiba kita nak bawa anak kita, anak bini dan sebagainya, sebab ada teh tarik percuma. Sebelum PKP kan sibuk kan, ada teh tarik percuma, ada konsert dan sebagainya sebelum PKP. Memang dataran Keris Lalu Gajah masa tu aktif dengan konsert. Jemputlah orang bukan-bukan, rambut karat, perempuan tak tutup aurat menyanyi melalak lepas maghrib tu kan. Ramailah datang. Agak-agak dalam perjalanan tu, agak tiba-tiba kita pun tertidur tak masa tu. Tak ada lagi semangat kan. Itu beza kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun belum lagi dilantik oleh Allah SWT sebagai Nabi Khatimun Nabiyyin, tetapi Allah SWT telah jaga jiwa Nabi, telah menjaga, mengawal, mengawasi keremajaan zaman remaja Nabi SAW. Hari ni kalau kita anak murid saya budak sekolah rendah, bila PKP habis, handphone tu dah satu keperluan. Tapi dah habis PKP, semua dah kena pergi belajar kat sekolah sebagainya, tetapi menggigil tangan nak main gadget, main game dan sebagainya. Ramai parent mengadu dengan saya, Ustaz macam mana Ustaz kami nak hadapi ni? Baliknya masing-masing menggigil. Setiap hari main handphone. PKP masa tu 2 tahun, sampai sekarang dah menggigil. Dia mengamuk sebagainya. Tapi ada jenis mak bapak yang disiplin dan sebagainya, memang hujung minggu lah dapat main. Tapi kita tak boleh tak bagi. Kena faham, tak boleh tak bagi, sebab kita juga kena ada mengikut peredaran zaman semasa tersebut. Pada hari ni contohnya, bermakna tak boleh tak bagi, tetapi perlukah kawal. Itu point dia. Contoh hari ni ada PlayStation, main game Xbox dan sebagainya kan. Jangan sampai dia tak dapat main apa-apa, kawal, tak boleh. Boleh bagi, tetapi perlukah kawal. Itu kaedah dia lah. Walaupun beza zaman tuan-tuan, beza zaman saya dulu, mana ada benda-benda macam tu juga kan. Berbeza zaman hari ni. Sebab kita tidak boleh lari dengan peredaran zaman, tetapi perlu kita kawal. Itu peranan lah guru ataupun ibu bapa yang berada di rumah, yang guru-guru pula di sekolah dan sebagainya. Wallahu alam, kita berhenti sampai situ dahulu, dan nanti kita akan masuk muka surat pada tajuk yang sama juga, mengenai pengajaran dan renungan beberapa peristiwa mengenai dalam tajuk tersebut. Dalam renungan dan pengajaran ni banyak input-input yang perlu kita mengambil untuk mendapat iktibar daripada peristiwa ini. Wallahu alam, yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah silap datang daripada kelemahan saya sendiri. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.